Hasrat Perdana Menteri untuk menaikkan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada RM1,000 bakal direalisasikan kerajaan selewat-lewatnya hujung tahun ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika berucap di Kudat bertarikh 18 September 2020 berkata mekanisme pelaksanaannya akan diumumkan oleh Menteri Kewangan dalam pembentangan belanjawan 2021 yang dijangka diadakan pada persidangan Dewan Rakyat September depan. Sebab itu saya kata kita hendak kaji bantuan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya telah bincang di Kabinet, kita hendak tengok bagaimana hendak tentukan kumpulan yang paling teruk terjejas. Di bawah ini bantuannya akan ditambah. Maksimum kita bagi hampir RM1,000. Bila nak mula, kita tunggu belanjawan yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan sebelum hujung tahun ini. Katanya ketika berucap dalam program Ramah Mesra bersama sahabat Amanah Ikhtiar di Kudat pada 18 September yang lepas. Perdana Menteri usul bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat bakal dinaikkan dari RM300 kepada RM1,000 sebulan untuk golongan B40. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengusulkan untuk menaikkan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang pada masa ini berjumlah antara RM200 hingga RM300 kepada mereka yang layak dinaikkan menjadi RM1,000 sebulan. Tan Sri Muhyiddin berkata beliau akan membawa cadangan tersebut kepada mesyuarat Jemaah Menteri pada minggu hadapan sebagai langkah membantu golongan itu termasuk B40. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini diberikan kepada mereka yang layak sahaja selepas melalui proses siasatan untuk penilaian bagi meringankan beban penerima bantuan untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan hidup. Ini adalah laporan awal mengenai cadangan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menaikkan kadar bantuan B40. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat daripada RM300 kepada RM1,000. Dan hari ini beliau telah mengumumkan seperti yang dilaporkan oleh media. Okey, untuk perkongsian kali ini saya juga mewar-warkan kepada anda terdapat beberapa senarai bantuan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, ada 11 jenis bantuan yang disediakan. Yang pertama, bantuan kanak-kanak BKK bernilai RM100 sebulan sehingga RM450 sebulan. Allowance pekerja cacat bernilai RM400 sebulan nilai bantuan. Yang ketiga, bantuan OKU tidak berupaya bekerja sebanyak RM250 sebulan. Bantuan yang keempat, bantuan penjagaan OKU terlantar atau pesakit kronik terlantar bernilai RM350 sebulan. Yang kelima, bantuan orang tua BOT bernilai RM350 sebulan. Yang keenam, bantuan persekutuan RM100 sebulan hingga RM350 sebulan. Dan bantuan yang ketujuh, bantuan anak pelihara bernilai RM200 sebulan sehingga RM500 sebulan. Bantuan yang ke-8 yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ialah bantuan latihan perantis bernilai RM200 sebulan. Bantuan yang ke-9 ialah bantuan grant pelancaran. Bantuan yang ke-10, bantuan alat tiruan atau alat sokongan. Dan bantuan yang ke-11, tabung bantuan segera. Okey, bagaimana cara kita memohon bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini termasuk yang RM1,000 yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Okey, caranya ialah anda boleh terus ke mana-mana pejabat kebajikan masyarakat daerah, jajahan atau bahagian di seluruh negara. Okey, itu yang pertama. Setiap permohonan yang dibuat akan dijalankan siasatan untuk penilaian bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon.
Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak. Untuk memudahkan urusan, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah atau jajahan atau bahagian. Pertama, salinan kad pengenalan diri pemohon, salinan kad pengenalan suami isteri, ibu bapa, anak yang tinggal bersama, dan juga salinan sijil kelahiran anak-anak, ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji jika ada, dan lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan. Okey, kita menggunakan borang seperti ini. Borang seperti ini dan borang ini akan saya link borang ini akan saya sertakan dalam description di bawah video ini. Selain daripada menggunakan borang seperti yang saya tunjukkan tadi, anda juga boleh mencari laman web ini e-bantuan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, di Google Chrome. Anda klik ini dan anda akan dibawa ke satu paparan seperti ini. Okey, ada beberapa elemen yang kita boleh buat di dalam laman web ini. Pertama, kita boleh lihat bantuan dan syarat pemberian bantuan. Kita klik yang ini. Kemudian kita boleh juga register atau daftar permohonan atas talian. Kita boleh buat simakan status permohonan dalam talian dan beberapa pautan. Okey, jika kita ingin memohon, kita klik yang ini, daftar pemohon atas talian ini. Okey, kita akan dibawa ke paparan seperti ini, permohonan atas talian. Di sini diberikan peringatan. Okey, sila hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat mengikut daerah mana yang dipohon dalam tempoh 14 hari dari permohonan dibuat di atas talian. Kegagalan berbuat demikian, sistem akan membatalkan permohonan tersebut secara automatik. Jadi dia bagi masa 14 hari atau 2 minggu. Okey, sila bawa dokumen semasa hadir ke pejabat. Ini yang tadi saya nyatakan beberapa dokumen. 1. Salinan MyKad, kad pengenalan pemohon. 2. Salinan MyKad, kad pengenalan ahli keluarga yang tinggal bersama. 3. Salinan kad OKU, slip pendaftaran sementara OKU. 4. Salinan penyata pendapatan. 5. Salah satu bil utility, air, elektrik, telefon, istro dan sebagainya. Okey, dan yang ke-6, laporan pegawai perubatan dari Hospital Klinik Kesihatan Kerajaan swasta bagi kes OKU tidak bekerja, terlantar kronik atau menggunakan alat tiruan. Okey, jika kita klik daftar permohonan ini, kita akan dapat paparan ini. Kita boleh klik yang ini untuk mencari di mana negeri kita buat permohonan ini. Misalnya jika berada di Sabah, kita klik Sabah. Dan kemudian kita diminta untuk klik kita punya atau masukkan kita punya kad pengenalan di sini. Dan setelah itu kita boleh klik daftar. Bila anda klik daftar ini, anda akan dapat paparan seperti dalam borang manual tadi. Okey, manual seperti inilah. Okey. Okey, itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Sampai berjumpa di lain masa. Jangan lupa like, subscribe dan share maklumat ini supaya lebih ramai golongan B40 akan menerima manfaatnya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.